Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini malam yang keempat. Jadi sambung ayat yang keempat surah 57 iaitu surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fi ardi wa ma yahruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Terjemahannya secara langsung ialah huwa, dia, iaitu maksudnya Allah, allazi adalah zat yang khalaqas samawati wal ard, yang telah mencipta segala langit dan bumi, fi sittati ayyamin, dalam 6 masa. Sittati itu 6, ayyamin tu masa. Summastawa 'alal 'arsy, kemudian dia naik ke atas arsy-nya, tempat yang disebut sebagai tempat Allah, tempat takhta Allah, kerajaan Allah, pusat kerajaan Allah. Ya'lamu ma yaliju fi ardi, dia iaitu Allah Maha mengetahui ma akan apa yang yaliju, yang masuk, fil ardi, ke dalam bumi, wa ma, dan apa yang yahruju, yang mengeluarkan, minha, darinya, iaitu dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang ia, iaitu Allah, turunkan, minal, dari sama, langit, wa ma, dan apa yang ya'ruju fiha, yang kembali ke langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia, iaitu Allah, ma'akum, ada bersama kamu, aynama, di mana sahaja, kuntum, kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah adalah Maha mengetahui akan apa yang Maha melihat, basir, yang Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Ikut terjemahannya, dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan Maha melihat. Jadi itu secara terjemahan secara langsungnya tentang ayat 4 surah 57 tu tadi. Jadi di sini dia masih lagi, ayat ini masih lagi melanjutkan hujah-hujah tentang kebesaran Allah. Sebab dalam ayat ini Allah menceritakan
tentang ciptaan dia. Ciptaan dia iaitu langit-langit dan bumi. Dan disebutnya dalam 6 masa. Nah, masa di sini, 6 di sini tak boleh kita katakan bahawa macam 6 hari. Hari itu adalah 24 jam. Masa sini adalah masa apa dipanggil sebagai evolution of time. Mengikut masa pada waktu itu. Kita hanya Allah yang Maha mengetahui berapa lama sebenarnya masa yang diperlukannya untuk mencipta langit-langit dan bumi. Ada juga dalam ayat mengatakan bahawa dia telah menyempurnakan langit dan bumi itu dalam masa 2 hari, 2 masa. Tapi di sini kata 6 masa. Kemudian dia kembali ke arash dia. Arash ni kita kena sebut sebagai arash lah. Iaitu tempat di mana kekuasaan Allah itu ditetapkan. Sebab dalam surah Sajdah dia ada mengatakan bahawa pentadbiran Allah itu dalam kerajaan Allah itu adalah dari atas ke bawah. Jadi arash ni maknanya dia naik ke atas lah. Okey, ayat bahagian pertama tu ia tentang ciptaan dia, masanya. Dan bahagian kedua ialah tentang kebesaran Allah dengan pengetahuan dia yang maha meluas. Sebagaimana dalam ayat 3 dia mengatakan bahawa dia ke atas setiap sesuatu itu maha mengetahui. Jadi pengetahuan sini yang disebutkan dalam ayat 4 ni ialah pengetahuan tentang apa yang masuk ke dalam bumi. Allah sahaja yang tahu. Dan apa yang keluar dari bumi itu. Jadi dari segi zahirnya kita tak tahulah apa dia. Yang kita nampak ialah apa yang dapat diketahui oleh manusia pada masa sekarang ini dan dikeluarkannya daripada bumi itu. Seperti macam apa ni, seperti minyak, seperti mata-mata apa ni, permata yang mahal-mahal seperti diamond dan yang mahal lagi lah daripada diamond tu, yang merah-merah tu, itu pun adalah tertanam di bumi. Jadi Allah tahu benda tu ada yang keluar masuk bumi. Sebab di sini dikatakan apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar. Yang kita tahu ialah misalnya contoh kita tengok gunung berapi. Gunung berapi tu apa yang keluar daripada apa yang terkandung di dalam gunung tu keluar masa berlakunya earthquake for instance. Tapi dalam surah Al-Am, surah 6, Allah ada menyebutkan dia tahu segala-galanya tentang apa yang berlaku, seperti berapa helai daun yang luruh daripada sesuatu pokok, mana yang basah, mana yang kering, apa yang tersembunyi dalam sudut bumi, apa yang boleh tumbuh dalam batu, kata dia. Misalnya, semua tu Allah tahu. Okey. Jadi yang kedua, bahagian kedua itu ialah tentang pengetahuan Allah yang maha luas. Dan dia juga lepas itu menceritakan apa yang turun daripada langit dan apa yang naik ke langit. Yang kita tahu yang turun daripada langit ialah hujan. Tapi kita juga diberitahu iaitu malaikat
turun daripada langit. Misalnya dalam bulan Ramadan ataupun dalam malam-malam Lailatul Qadar, malaikat turun dari langit ke bumi untuk membawa, mendengar, melihat dan mendengar dan apa yang manusia buat dalam masa bulan Ramadan ini, dan bawa ke atas untuk memberitahu Allah. Dan itu yang kita nampak lah. Tapi maknanya pergerakan itu, perlakuan turunnya perkara-perkara atau benda-benda dari langit ke bumi itu, banyak lagi lah, lebih daripada itulah. Yang Allah tahu, kita tak tahu. Dan apa yang naik ke langit, apa yang naik ke langit. Yang kita tahu yang naik ke langit ialah misalnya contohnya doa-doa kita. Doa kita semuanya naik ke langit. Semuanya Allah dengar. Dan makbulnya doa-doa kita itu, perintahnya itu adalah yang turun daripada langit ke bumi, ke kita. Itu pun boleh juga tentang doa. Jadi termasuklah perkara-perkara yang kita tahu saja. Apa yang kita tahu tu sangat-sangat terhad sebenarnya. Berbanding dengan apa yang Allah tahu tentang apa yang turun naik dari langit ke bumi, dari bumi ke langit. Kemudian bahagian seterusnya ialah tentang, dikata di sini, wahwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia adalah bersama kamu, bersama kita lah maknanya. Aynama, di mana sahaja kuntum, kamu berada. Jadi mana saja kita berada, Allah ada bersama kita. Allah dikatakan, dia mengatakan bahawa apabila dia berkata dalam Quran, iaitu kalau hamba-Ku bertanya pada kamu, pada engkau, kata dia Muhammad dalam surah Al-Baqarah, di mana aku? Katakan aku dekat. Itu dia maknanya, dia memang bersama kita lah. Bersama kita. Hanya dia tu dari segi apa yang kita belajar dalam ayat semalam, itu adalah perkara batin, perkara dalam, perkara yang tak nampak di mata kita. Jadi maknanya Allah ni dekat dengan kita. Dan kebersamaan Allah itu adalah diakui oleh Allah di sini dalam ayat ini, ayat 4 ni. Dan oleh kerana itu, oleh kerana maha luasnya pengetahuan Allah itu tentang apa yang berlaku di alam maya dan apa yang berlaku pada kita, diakhirkan ayat ini dengan wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kamu kerjakan, basir, maha mengetahui. Nah, di sini juga digunakan perkataan kalimat dalam bentuk perbuatan, tak malu. Maknanya sentiasa apa yang kita buat, Allah nampak. Kita buat sekarang ke, kita buat akan datang ke, Allah tahu. Apa yang kita buat sekarang ni, Allah nampak. Dan Allah dah nampak dah. Dalam penglihatan Allah, Allah dah nampak dah apa yang akan kita buat nanti. Jadi di sini basir di sini adalah salah satu sifat Allah. Jadi kita pada malam ini telah belajar ada beberapa sifat Allah setakat ini. Hari yang pertama itu kita kata sifat dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Sifat dia yang kedua ialah maha berkuasa, qadir. Dan sifat yang keempat, maha mengetahui, alim. Dan pada malam ini kita diberitahu oleh Allah bahawa
Dia juga adalah basir, maha melihat. Jadi ada 5 sifat Allah yang kita setakat ini tahu sampai ayat yang keempat. Dan 4 ayat ini menceritakan tentang kebesaran Allah. Jadi, bila kita bertasbih, iaitu membesarkan zat Allah dan mensucikan zatnya, termasuklah kita glorify and purify ke-5 sifat yang Allah beritahu kita dalam 4 ayat ini. Sebab dia bercerita tentang kebesarannya, dan itulah sifat-sifat yang dikaitkan dengan kebesaran-kebesaran yang diceritakan dalam 4 ayat ini. Jadi, hendaklah kita renungkan perkara yang sangat penting dalam ayat 4 ni tadi, ialah selain daripada apa yang diceritakan tentang apa yang diciptakan, apa yang berlaku dari langit dan bumi, yang dia tahu, iaitu dia bersama kita di mana sahaja kita berada. Dan oleh kerana itu dia maha melihat akan apa sahaja yang kita lakukan. Sekian dulu ayat 4. Jadi sekarang ini kita dah tahu akan mengapa Allah suruh kita bertasbih kepadanya, bahawa dia menceritakan kebesaran yang ada pada zat dia. Sekian dulu untuk malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.